Okay, Assalamualaikum, salam Khamis sekali lagi, 9 Julai 2020, 5:58 minit petang. Okay, depan saya ni ada ASAPLY. ASAPLY, kalau siapa yang tak masuk market, mungkin tak sedar lah. Yang chat ni memang naik saja sepanjang hari. Daripada bulan April, taklah kita kata bulan Mei lah. Bulan Mei dia break up bulan Jun, terus naik tak ingat dunia. Kalau kita tengok chat dia sekarang pun, chat dia memang dia begitulah, sedang cerita sideways, dan hampir berjaya menembusi aras all time high dia pada 345. Belum lagi, tapi hampir-hampir berjaya lah. Oh, tegak . Okay, tak apa. Kalau ikutkan company ni rugi. Revenue dia 14 juta yang terakhir, untung dia rugi 245,000. Okay. So, bila company rugi ni, problem dia, kita cuma, bukan problem lah, kita cuma boleh layan dia trade sajalah kan. Kalau dia naik, okey . Kalau dia jatuh, jangan bagi harapan lah. Okay, sekejap. Sebab kalau nak cerita company rugi, kadang kita nak trade company yang untung sajalah kan, tapi ada ketikanya boleh kita layan yang tak untung ni. Contoh macam Kuskapi ni lah, banyak masa ni dia buat sini ada, tetapi sebab saya pun tak trading lagi tahun ni, tapi saya trading di tahun yang ini. Okay. Company rugi tapi dia naik, maknanya dia ada trend naik tapi rugi. Itu yang pelik. Daripada permulaan dia naik pun, dari sini sampai sini pun dah katakan yang paling tinggi. Sinilah 241. Lepas tu sambung paling tinggi pun 500 lebih. Atau kita ambil dari sini, selepas dia turun balik ni kan, dia naik sekali lagi. Tadi ada 200 lebih, sekarang tu sambung lagi 79 lebih. Jadi untuk chart yang memang company rugi ni, dah lah rugi, tak tahu apa cerita rugi, tapi selagi dia masih ada trend, kita boleh layan dia sebagai trading stock lah. Di mana memang betul-betul kena layan teknikal lah. Teknikal. Okay, ASAPLY. Cerita yang jarak jauh dulu. Saya masih pakai daily lah, tak payah pakai weekly lah. Pada sekarang kita nampak begini. Andai kata dia berjaya naik atas dan membuat mula tapak, kita akan nampak dia ni jadi lain. Dia akan jadi begini pula. Tiba-tiba kita rasa macam selepas dia dah naik, nanti candle tu dah start naik atas, baru akan kita rasa, rupanya ni accumulation lah. Baru dia buat new high kan. Dia tak sama macam OpenSea. Saya cerita OpenSea company tu memang untung, tapi chart dia macam ni jugalah, dia naik turun. Cuma dia untung. Kali ni baru dia betul-betul boom ke atas. Yang ini dulu adalah untung, lepas tu rugi. Tak tahu kenapa dia naik. Mungkin ada cerita di masa akan datang. Super macam Kuskapi kan, tak ada untung pun company tu, tapi dia ada cerita menarik lah, nak dienjut ni kan. Okay, dia akan jadi macam itu selepas kalau kata dia berjaya naik atas. Contohlah, saya ambil macam ni lah. Kalau dia dah jadi macam ni, baru kita akan nampak yang keseluruhan ni akan jadi penyet macam ni. Sedangkan kalau sekarang, kalau kita tengok sekarang, kita rasa nampak macam ni, kita nampak tinggi lah kan, nampak tinggi. Dia akan berubah jadi macam ni nanti, insyaAllah. Yelah, kalau kita dalam stok ni memang kita mengharapkan dia naik lah. Kalau saya tak ada beli lagi, saya mengharapkan dia turun. Okay lah, pendekkan cerita. Okay, kalau saya pakai Trend Bank Guide yang lama lah,
So kita boleh nampak trend ni memang cantik naik atas, tapi dia belum ada pullback lagi. Jadi dan kita nampak kat sini ada inside bar. Selepas trend naik tinggi tiba-tiba muncul inside bar di atas. So dia nak bagi tahu yang dia sedang berehat. Jadi umpama macam kita jumpa doji lah ni kan. Panjang-panjang dia berdoji. Itu doji lagi. Ni pun doji juga. Dia bagi tahu yang kemungkinan besar trend dia sedang berehat. Okey. Bila jumpa inside bar ni, kita boleh buat, kalau ikutkan ada yang kata tengok atas ni kan, yang sebelah dia ni. Jadi kalau kata dia harga next, harga tu dalam ni dah ditembus, possibility untuk dia teruskan lagi kenaikan, kita boleh jadikan aras ni stop loss. Kalau kata dia tembus ke bawah, possibility untuk dia turun lagi. Turun lagi. Nanti turun kita cerita sekejap lagi. Saya nak cerita yang inside bar ni dulu. Jadi kalau kadang-kadang macam saya pun, saya tak ambil yang sebelah tu, saya nak cepat sikit. Jadi saya cuma ambil yang orange ni saja, high dan low. Kalau dia start naik, mungkin kita boleh kata dia nak teruskan kenaikan. Ya, dan stop loss atas ni je. Kalau dia jatuh balik, kita anggap dia belum ready nak naik lagi lah. Tapi kalau dia turun, yang menarik sekarang ni saya cerita kalau dia turun. Banyak kali dah buat benda ni, dulu saya buat dekat mana. Nanti saya cerita sekejap. So cerita dia, kalau dia turun, saya tak nak cerita dia naik. Naik ni semua orang faham lah. Naik kita boleh kejar dia kan. Kalau kata dia turun, kat mana saya nak tunggu nanti? Kemungkinan besar saya nak tunggu dia sekitar kawasan ni, dalam trend band ni, dan dia membuat satu tapak baru lah. Semua benda ni akan naik. Memandangkan jarak dia masih lagi jauh, saya rasa mungkin lambat sikit lah. Selain daripada tu, kita boleh tambah, kalau nak, boleh tambah MACD sampai MACD bersilang tu lah. Ni jarak ni kangkang kuat ni. Jadi kalau kata nak turun sekalipun, dia kena sideways ataupun dia turun sepanjang, satu candle panjang gila. Kalau panjang gila ni, memang lambat lagi lah kita nak layan dia. Kalau macam ni punya kangkang, memang lambat lagi dia nak turun. Dia akan sideways, tapi kalau turun pun lambat sikit, sampailah MACD ni bersilang ke bawah lah, baru nampak cantik kalau kita nak menunggu yang tapak di bawah ni. Okey, benda ni sama macam main tag dulu. Dulu saya tunggu kan ni waktu ni. Kata dah tinggi kan. Pernah dibuat jugalah benda yang sama. Jadi saya mengharapkan dia turun dalam masa terdekat lah. Tapi terkangkang kuat ni. Dia punya kangkang kuatnya pasal dia makin lagi naik. Selepas tu baru dia turun. Ini cerita dia. Masih lagi aras yang sama ni. Tapi lama jugalah dia duduk dalam ni kan. Dan akhir cerita dia, ni nampak ni, dia dah bersilang. So dengan bersilang maknanya dah standby untuk kita dah automatic dalam kepala. Kita boleh tunggu pullback dan mungkin nak menunggu tapak dia lah. Ada setengah cat tapak dia buat cepat. Contoh macam MyTech ni memang janggut tunggu dia. 1 bulan lebih dia buat set tapak. 1 bulan lah lebih kurang baru dia start naik. At least daripada kita ini plan dia lah untuk asal apply. Plan untuk asal apply. Kalau kata inside bar ni dia masih lagi nak tembus ke atas. Satu lagi contoh euro. Ni dia naik balik. Ini ialah dah terlepas lah. Masa ni lah saya cuba buat. Saya tengok dia naik balik. Sebab tu dalam tadi saya kata, kalau dia naik, okey lah, kita boleh layan lah untuk dia naik kan. Tapi kita boleh letak arah stop loss ke atas orange ni. Kalau dia start jatuh bawah, kita boleh tunggu bawah je dulu. Untuk dia siapkan tapak. Jadi bila dia siapkan tapak, ini macam baru pergi. Jadi contoh company semua tak baik lah. Company kurang baik lah. Tapi saya nak cerita yang trend tu ada. Dia
satu kali naik tinggi macam mana pun 400 ke 500% ke, nanti trend dia kalau dia pullback, insyaAllah kita dapat satu lagi lah. Chat nak naik macam mana? Ya, itu macam itu macam dia punya gerak. Ni cantik lah kan. Dapatlah juga kita next kaki ke atas kalau dia bagi. So asyik apply. Kalau lupa nanti ulang balik apa saya cakap tadi. Sama ada kita nak tunggu kat atas ke ataupun kita nak tunggu kat bawah ke, terpulang pada dia lah macam mana dia nak buat. Cuma Asia Plan ni dia ada beberapa anak. So anak dia ada PA, tak apalah, kita biasa lawan WB dengan WA kan. Cuma WA ni dah nak mati ya. Bukan nak mati. Dia dah nak mati. Tahun ni dia mati. Saya cek ni bulan 12. So ada 6 bulan. 6 bulan walaupun jauh lagi, kalau boleh jangan tersangkut dalam tu lah. Kalau nak mungkin B okey lagi lah. A. Kata jauh lagi 6 bulan jangan. Dia bila 6 bulan nanti takut dia macam ni. Dia turun. Kita balik dah sangkut, turun-turun dia naik sikit kita hold. Lepas tu dia sampai sini dia berhenti, lepas tu dia just jatuh balik. Kita pun hold. Break support kita hold lagi sampailah dia mati. So yang mana nak mati walaupun 6 bulan lagi, kalau boleh elakkanlah. Kita bukan ada satu chart je kat Bursa ni, kita ada banyak chart. Contoh ni kan ada. Ni kan ada. Ni pun ada inside bar ni. Ada banyak lagi. Graph kan ada. Ni area-area ni. Okeylah, itu saja. Assalamualaikum. Saya rasa tengok dulu sebelum komen. Kadang-kadang kan ada main komen je. Okay, bye-bye. Padam. Biar orang tak tahu. Okay, bye-bye.